السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bahrul Madhi, syarah kepada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmidhi yang dikarang dan disusun oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya kita muka surat 206, bab ke-58, babul wudu'i mimma ghayyaratin nar. Bab pada menyatakan air sembahyang, yakni berwudu daripada barang, maksudnya kerana barang yang diubah oleh api. Maksud dia dari kerana barang yang diubah oleh api. Jadi kita makan makanan yang makanan tersebut diguna api, masak dengan api, maka adakah wajib kita kena ambil air sembahyang selepas daripada kita makan makanan tersebut ataupun tidak? Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u mimma massatin nar walau min thawri aqit. قال فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنا توضأ من الدهن أنا توضأ من الحميم. قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. Maksudnya daripada Abi Hurairah, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula wudu daripada barang yang menyentuh oleh api, dan jikalau daripada potong-potong kepingang-kepingang daripada aqid, yakni keju. Katanya maka berkata baginya Ibn Abbas, wahai Abu Hurairah, adakah kita berwudu dari kerana sebab minyak, ataupun ada air panas? Katanya, maka berkata Abu Hurairah, ya anak saudaraku, apabila engkau dengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan datangkan baginya perumpamaan. Baik. 299, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adakah tinggal lagi mazhab yang beramal dengan batal wudu apabila makan apa-apa sesuatu yang disentuh oleh api, kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangkan oleh Imam Tirmidzi akan hadis ini akan ada sabda Nabi menyuruhkan demikian. Hadis itu kita baca dah. Kata Abu Isa, dan pada bab ini daripada Ummu Habibah, Ummu Salamah, kita lakah
beberapa hadis tersebut. Kita baca hujung hadis, sebab hadis itu kita baca dah sekali dengan terjemahan tadi. Baik, daripada dan pada bab ini daripada Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zaid bin Thabit, Abi Talhah, Abi Ayyub dan Abi Musa. Jadi kalau kita tengok zahir hadis ini, setiap makanan yang kena api, yang masuk atas api lah. Jadi kalau kita makan, maka mesti kena berwuduk. Kalau kita tengok kepada hadis ini. Baik, cuma di sana ada hadis yang lain. InsyaAllah kita akan baca huraian yang dibuat oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Di sana ada hadis yang lain, yang mana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, akhir daripada dua perkara yang datang daripada Rasulullah adalah tidak berwuduk dari kerana makanan yang terkena api. Maksudnya, pada awalnya orang yang makan apa jua makanan yang dimasak dengan api mesti kena berwuduk. Tetapi hukum itu dinasahkan, hukum itu dihilangkan. Jadi kalau baca hadis ni, mari kemuskilan, mari muskil dah dua, sudahlah dah kita makan nasi lemak. Duk makan kuih ni. Lepas daripada kita ambil wudu, kita makan kuih, lepas tu kita sembahyang tak ambil wudu. Dan kita belajar dalam kitab fiqh, tak ada pun ulama fiqh yang mengatakan antara perkara yang membatalkan wudu adalah makan nasi, makan lauk tertentu, makan kuih-kuih tertentu. Baik, okey, jawapannya adalah hukum tersebut telah dinasahkan. Akhir daripada dua perkara, apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tidak mengambil wudu daripada makanan yang terkena api. Masalah air sembahyang makan yang disentuh api dan hukumnya. Kata Abu Isa yakni Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata-kata, dan sesungguhnya telah memikir ni telah berpandangan oleh sebahagian daripada ahli ilmu, sebahagian ulama akan tuntut ni maksudnya dituntut berwudu daripada memakan yang disentuh api. Jadi ada sebahagian daripada ulama berpandangan dituntut berwudu apabila kita makan makanan yang dimasukkan di atas api. Baik, kata Imam Nawawi, dan telah berjalan di sini maksudnya telah berpandangan satu taifah, satu kumpulan kepada wajib berwudu pada syarak. Dia wujud pada syarak ni, maksud wudu pada syarak. Wudu pada syarak tu wudu yang kita ambil nak sembahyang tu lah. Sebab dia ada satu lagi wudu pada lughah. Wudu pada lughah hanya membasuh, hanya kenakan air. Sebagai contoh di sana ada hadis tuntutan berwudu sebelum makan dan selepas makan. Maka berwudu di situ dengan makna basuh tangan. Itu dipanggil wudu pada lughah. Wudu pada syarak iaitu wudu kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dan telah berjalan ni, Syekh Idris Al-Marbawi dia telah terjemah perkataan Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi menyebut perkataan zahaba. Zahaba makna berjalan. Tapi terjemahan hak baru kita tak terjemah makna berjalan, kita terjemah makna berpandangan. Jadi telah berjalan, itu sebenarnya makna dia berpandangan. Telah berpandangan satu taifah. Benda pula satu taifah, satu kumpulan. Ada satu kumpulan ulama berpandangan kepada wajib wudu pada syarak, akan wudu sembahyang dengan memakan barang yang menyentuh akan dia oleh api. Jadi setiap kali kita makan makanan yang disentuh oleh api, nak sembahyang mesti kena ambil wudu pula. Dan ialah yang diriwayatkan dia daripada Umar bin Abdul Aziz, Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Abi Qalabah dan Abi Majaz.
Betul dok baca gitu tahu, tapi baca hak yang Rumi gitulah. Hak Arab warna eja. Dan nak tengok eja kan ni Arab. Maka mengambil hujah sekalian orang-orang ini dengan hadis hak yang kita baca saat ni. Tawaddau mimma massatin nar, ambil wudu oleh sekalian kamu daripada makan barang yang menyentuh oleh api. Jadi di sana ada sebahagian daripada ulama fiqh, antaranya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemerintah yang cukup masyhur di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Kalau kita cuba baca sejarah Islam, kita akan dapati memang cukup hebat pemerintahan Islam suatu ketika dahulu. Setelah daripada pemerintahan Khilafah Ar-Rashidah, setelah daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu menyerah jawatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka berpindah pemerintahan daripada Khilafah Ar-Rashidah kepada pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah bermula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mati Muawiyah diambil alih oleh Yazid bin Muawiyah. Mati Yazid bin Muawiyah diambil alih oleh Muawiyah bin Yazid, cucu kepada Muawiyah yang pertama dulu. Lepas tu bertukar kepada Marwan bin Hakam. Lepas tu boleh kepada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan dia ada adik nama Abdul Aziz. Abdul Aziz ni ada anak nama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dia melalui mak dia adalah keturunan Sayyidina Umar. Pada peringkat awal Banu Umayyah tak mau bagi nikah Abdul Aziz ni dengan anak cucu kepada Sayyidina Umar, takut nurul toki dia akan datang. Memang sungguh apabila dia menjadi pemerintah, nurul toki dia sungguh nurul Sayyidina Umar. Habis dia ambil belaka harta-harta yang dimiliki oleh Bani Umayyah, hak yang banyak-banyak, hak yang dia nampak ambil bukan secara betul, diletak di dalam tabung negara untuk digunakan kepada rakyat. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, pemerintah yang cukup adil. Dia walaupun dia pemerintah, tapi dalam masa yang sama dia ulama besar, dia mujtahid, ulama besar. Tapi mazhab dia, oleh kerana dia lebih banyak kepada pemerintah, jadi tidaklah kedengaran mazhab dia seperti mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, Hanbali. Dia seorang ulama besar, Umar bin Abdul Aziz. Hasan Al-Basri, Imam Az-Zuhri, mereka ini berpandangan bahawasanya makanan yang disentuh oleh api ia membatalkan wudu, berpandukan kepada beberapa hadis, antaranya hadis yang kita baca tadi dan hadis tawaddau mimma massatin nar. Dan telah mengambil hujjah jumhur ni majoriti, kebanyakan ulama yang mengatakan tak batal wudu dengan beberapa hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan wudu daripada memakan barang yang disentuh oleh api. Jadi di sana ada beberapa hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah tidak mengambil wudu daripada memakan makanan yang disentuh oleh api. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh majoriti ulama bahawasanya makan apa jua makanan yang disentuh oleh api, ia tidak membatalkan wudu. Disepakati oleh ulama, melainkan bab daging unta je berlaku khilaf. Hak lain semuanya berlaku kesepakatan. Daging unta berlaku khilaf. Ada pandangan yang mengatakan makan daging unta tidak membatalkan wudu, dan ada pandangan yang mengatakan batal wudu. Makan daging unta. Dan mana pelik ingat makan daging unta batal wudu? Dia pelik ke tak pelik ni kalau kita guna agama mengikut logik akal kita. Agama ni bukan mengikut logik akal. Agama adalah berdasarkan kepada dua wahyu. Jadi kalau sekiranya ada disebut oleh Rasulullah tentang perkara tersebut, walaupun menyalahi logik akal kita, maka tetap kita kena terima.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, dan sesungguhnya telah menyebut Muslim, Imam Muslim, seorang ulama hadis. Imam Muslim ni adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim menyebut dalam sahihnya, dalam kitab sahih beliau, beberapa daripada hadis yang tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk setelah daripada makan makanan yang disentuh oleh api. Dan yang baki lagi, maksudnya ada lagi hadis-hadis yang lain, ada tersebut dalam beberapa kitab ibu kitab hadis yang masyhur. Ada beberapa kitab yang lain, tapi kitab itu adalah kitab ibu kepada kitab hadis. Dia sebut kata ibu kitab hadis sebagai contoh kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ni kitab ibu kepada kitab hadis. Dan juga telah dijawab oleh ulama daripada hadis suruh mengambil wuduk sebab makan yang disentuh api itu dengan dua jawapan. Maksud dia, dah kata tak batal wuduk kalau makan makanan yang disentuh oleh api. Dah hadis yang kata kena ambil wuduk, nak tak mana? Apa hang tak? Nak tak mana hadis tu? Kan hadis tu kan? Okey, jawapan dia begini. Yang pertama, salah satu daripada dua jawapan adalah bahawasanya mansukh ia dengan hadis Jabir di dalam masalah 302. Kita ada masalah 302 yang nanti kita akan bincang selepas daripada ni. Baik. Yang mana hadis itu diriwayat daripada Sayyidina Jabir bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil wuduk setelah daripada makan makanan yang disentuh oleh api. Jadi ada hadis suruh ambil wuduk, ada hadis Rasul dah ambil wuduk. Maka ulama kaji, hadis yang dah suruh ambil wuduk ni, hadis yang suruh ambil wuduk tu awal ke akhir? Hadis yang dah ambil wuduk awal ke akhir? Ternyata hak yang dah ambil wuduk akhir, hak yang suruh ambil wuduk awal. Maka bermakna hak yang awal itu dinasahkan hukum. Apa makna nasakh hukum? Dihilangkan hukum. Dihilangkan hukum, itu maksud dinasahkan hukum. Dan siapa yang menasahkan hukum? Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala yang menasahkan hukum melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hukum yang asal dia sekian, maka Allah Ta'ala nasahkan. Kadang-kadang nasah semakin berat, kadang-kadang nasah semakin ringan. Dia nasakh ni kadang-kadang semakin berat, kadang-kadang semakin ringan. Kalau kita tengok dalam bab wuduk ni, nasakh semakin ringan. Dulu kena ambil wuduk, lepas tu dinasahkan tak perlu ambil wuduk, ringan. Ada nasakh semakin berat. Contoh nasakh semakin berat ni sebagai contoh, pada awal Islam boleh minum alkohol. Lepas tu dinasahkan hukum tak boleh minum dalam semayang je. Sebelum semayang tak boleh takut mabuk. Lain tu tak apa. Lepas tu dinasahkan pula dalam semayang ke luar semayang ke tak boleh minum arak. Okey, tu nasah semakin berat. Baik. Dia ada nasah ringan, ada nasah berat. Pada awalnya boleh makan keldai. Keldai ada dua. Keldai kapung dengan keldai hutang. Keldai hutang tu kita kata kuda belang. Tu keldai hutang. Keldai kampung kan? Himar, keldai kampung. Pada asalnya boleh makan keldai. Tapi dinasahkan hukum tak boleh makan keldai. Atau dipanggil benda dinasahkan hukum daripada ringan kepada berat. Berat sikit tak boleh makan. Maksudnya kalau boleh makan jadi banyak benda yang boleh kita makan. Baik. Pada awal Islam boleh nikah mut'ah. Nikah mut'ah boleh. Kerana perkahwinan ataupun nikah mut'ah di antara perkahwinan yang diamalkan oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Pada awal Islam bukan gerak-gerak selalu. Lok dulu sampai kepada satu masa dinasahkan hukum keharusan nikah mut'ah. Nikah mut'ah mana? Seorang lelaki dijumpa dengan orang perempuan, dia kata, aku nak mengambil kesedapan
daripadamu dalam tempoh 2 hari dengan bayaran sekian-sekian. Perempuan kata, aku bersetuju. Maka terjadi perkahwinan dia dengan perempuan tersebut. Apa yang wajib kepada lelaki, kena bagi kepada perempuan apa hak yang perempuan bersetuju. Cukup tempoh yang ditetapkan akan terlerai sendiri perkahwinan tersebut tanpa perlu kepada lafaz talaq. Pada awal Islam dibolehkan kerana ia adalah perkahwinan yang dilakukan oleh orang Arab. Lepas daripada satu tempoh yang masa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah supaya mengharamkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah tidak dibolehkan. Baik. Itu sebagai contoh. Seterusnya, kata dia, salah satu daripada keduanya, dua jawapan ini adalah bahawasanya mangsukh ia, maksud dihilangkan hukum dengan hadis Jabir seperti dalam masalah 302. Dan masalah lainnya, ada masalah lain disebut benda yang sama juga. Katanya adalah akhir pekerjaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikata Jabir, adalah akhir pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggal wudu daripada barang yang menyentuh akan dia oleh api. Kata Jabir begitu. Akhir daripada pekerjaan Rasulullah tidak mengambil wudu daripada makanan yang disentuh oleh api. Dan ialah hadis sahih meriwayat akan dia oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan lain daripada keduanya. Itu jawapan pertama. Dan jawab yang kedua, bahawasanya dikendaki dengan wudu itu membasuh mulut dan tapak tangan. Basuh mulut dengan tapak tangan. Jadi hendaklah kamu berwudu kalau memakan makanan yang disentuh oleh api. Maksud dia berwudu di sini bukan berwudu pada istilah syarak. Berwudu di sini berwudu pada bahasa. Berwudu pada bahasa adalah dia basuh tangan dan basuh mulut. Jadi kalau makan sesuatu makanan, maka hendaklah mu basuh tangan. Jangan buat budak basuh tangan gitu. Itu maksud dia. Itu dua jawapan. Kemudian bermula khilaf yang telah dihikayatkan ini adalah ia pada as-sadrul awal. Benda khilaf ni, khilaf. Ada kata kena berwudu, majoriti kata tidak berwudu. Khilaf ni, perbezaan pandangan ni adalah pada as-sadrul awal. Benda as-sadrul awal pada zaman dulu, pada permulaan dulu. Di zaman generasi salaf dulu berlaku khilaf. Kemudian setelah daripada generasi salaf, kemudian telah ijma' ulama, kemudian daripada itu bahawasanya tiada wajib wudu dengan sebab makan barang yang disentuh oleh api. Wallahu a'lam. Jadi sekarang ni mazhab yang dipakai, mazhab dia Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Mungkin ada juga orang ambil pandangan mazhab Al-Zahiri, yang mana kesemua mazhab ini sepakat mengatakan makan makanan yang disentuh oleh api ia tidak membatalkan wudu, melainkan ada melainkan. Kita buat melainkan tadi boleh? Makan unta. Makan unta berlaku khilaf. Makan unta berlaku khilaf. Pandangan mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu, tapi ada juga pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan batal wudu. Pandangan mazhab Hanbali batal wudu. Makan unta batal wudu. Baik. Kat kita tak ada unta. Bab yang ke-59. Babu ma jaa fi tarkil wudu mimma ghayyaratin nar. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita nak jawab ada lebih kurang dalam 6 soalan. Okey. Soalan yang pertama mana yang minggu lepas? Bab benda ya? Jumpa cari dah. Ada kita dah jawab. Okey, dah kita jawab ni dulu. Ni ada sini. Imam batal solat di pertengahan ayat Al-Fatihah. Makmum belakang naik ganti. Perlu ulang semula atau sembahyang sahaja atau sambung saja ayat tersebut? Jawapannya boleh belaka. Nak terus baca ayat pun tak apa. Bukan. Ni mana? Makmum belakang naik ganti. Perlu ulang semula atau sambung saja ayat tersebut? Jawapannya adalah makmum saat ni itu kalau sekiranya dibaca ke Fatihah, maka tidak perlu ulang dah Fatihah tersebut. Tapi kalau makmum tu tak baca lagi Fatihah, makmum kena baca Fatihah sebab rukun sembahyang makmum lain daripada rukun sembahyang imam. Baik.
Imam baca Fatihah dan setelah habis baca Al-Fatihah, makmum belakang yang ganti terus baca surah pilihan atau ulang semula Fatihah. Imam baca habis dah Fatihah, makmum belakang yang ganti terus baca surah Fatihah ke surah pilihan ke atau ulang semula Al-Fatihah. Jadi tengok kalau makmum saat ni tu tak baca lagi Fatihah, maka makmum kena baca. Sebab rukun Fatihah makmum dia lain daripada rukun Fatihah imam. Baik, wallahu a'lam. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum mandi wajib selepas waktu subuh di bulan puasa? Hukum mandi wajib selepas waktu subuh di bulan puasa kalau sengaja hukum dia adalah haram. Tak boleh. Haram sebab apa? Sebab dia tak sembahyang subuh. Sebab dia kata selepas waktu subuh. Dia awak sembahyang subuh masa mana? Sebab di soalan ini, apakah hukum mandi wajib selepas waktu subuh? Kalau kata selepas masuk waktu subuh, mungkin kita faham apabila masuk waktu subuh. Ni selepas waktu subuh, naik tadi baru nak mandi wajib. Jadi bersetubuh malam tu. Lepas tu basuh-basuh tidur. Ambil wuduk dulu sunat sebelum tidur, akhir dia pun tidur. Lepas daripada tidur baru sahur. Lepas tu tak mandi lagi. Mandi lagi lah. Mandi masa mana? Pukul 7.30 lagi. Naik matahari baru mandi. Tak boleh, haram. Dan apa pula haram? Sebab macam mana dia nak sembahyang subuh? Perbuatan tersebut menyebabkan sengaja meninggal sembahyang subuh daripada waktunya, maka hukum dia adalah haram. Tapi puasa dia sah tak? Puasa dia sah. Baik. Okey. Dan mungkin sebenarnya soalan ni, hukum mandi wajib selepas masuk waktu subuh. Mungkin soalan. Begini soalannya. Mandi wajib selepas daripada masuk waktu subuh. Dalam waktu subuh, hukum dia adalah dibolehkan. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, kedua isteri Rasulullah, yang mana mereka keduanya pernah menceritakan bahawasanya pada malam puasa tu Rasulullah pernah berjunub bukan kerana bermimpi. Disebut begitu dalam hadis. Rasul berjunub bukan kerana bermimpi. Maksudnya adalah kerana bersama dengan isterinya. Dan Rasul mandi setelah daripada keluar fajar dan Rasul meneruskan puasa pada hari tersebut. Maka kata ulama, hukum mandi wajib pada bulan Ramadan bagi orang yang berjunub pada malam harinya, tapi dia nak mandi setelah daripada keluar fajar adalah dibolehkan. Cuma disunatkan dia mandi sebelum daripada keluar fajar. Apakah dibolehkan berbuka puasa bagi orang yang dalam bermusafir? Jawapannya dibolehkan apabila cukup syarat. Tidak dibolehkan kalau tak cukup syarat. Jangan kita letak, setiap orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Tidak. Orang yang bermusafir boleh berbuka puasa yang diwajibkan, iaitu puasa Ramadan apabila cukup syarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Sesiapa dari kalangan kamu yang sakit ataupun dia bermusafir, maka lalu dia memilih untuk berbuka, maka wajib dia kena ganti pada hari-hari yang lain. Jadi dapat difahami daripada ayat ini, orang bermusafir boleh berbuka. Cuma orang yang bermusafir boleh berbuka mesti dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, permusafiran itu adalah permusafiran yang jauh. Cukup 2 marhalah. Kalau daripada Cukar nak pergi ke Masjid, tak boleh. Cukar ke Masjid pun musafir juga. Sebab musafirnya orang buat yang berjalan. Daripada Cukar hari bulan Ramadan, mari daripada Cukar, berhenti di Kijar, makan. Bulan siang hari puasa. Sebab apa? Sebab saya orang bermusafir. Itu tak boleh. Sebab awak, perjalanan awak adalah perjalanan yang dekat. Nak pergi ke Masjid je. Nak pergi Mesir Remah je. Nak pergi tengok wayang je. Contoh. Baik. Tengok wayang cerita dia. Cerita dia tengok wayang. Cerita pula. Haram. Sebab cerita mengaru. Tapi Terengganu tidak membenarkan. Alhamdulillah. Tu kita kena bersyukur. Kalau dia membenarkan, maka kita tidak akan berdiam diri. Kita akan tegur. Kita akan kritik. Kita akan ketegur. Tegur sama ada secara sembunyi dan secara terang-terang. Dan sebelum daripada ni pun kita bunyi. Kalau sekiranya dia dibenarkan, tapi alhamdulillah tidak,
benarkan. Tapi hak masalahnya, ada juga orang kita pergi tengok. Dok gede hidan tu pergi tempat lain. Hak tu tidak bermaruah, tidak menjaga agama sebenarnya. Sepatutnya kita kena jaga agama. Kita pulaukan filem tersebut supaya orang lain mengambil pengajaran. Pengeluar mengambil pengajaran, orang lain mengambil pengajaran. Ini adalah cubaan untuk mempermainkan agama sendiri. Jadi kita orang Islam ni kena sensitif lah benda-benda hak yang lagu ni. Baik. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama mesti kena perjalanan yang jauh. Syarat yang kedua, perjalanan itu adalah perjalanan yang harus. Kalau perjalanan yang haram, maka permusafiran itu adalah permusafiran maksiat. Permusafiran maksiat tidak memboleh orang yang bermusafir untuk mengambil rukhsah syarak, termasuklah berbuka puasa. Yang kedua. Yang ketiganya, mesti dia bermusafir bermula daripada keluar fajar. Kalau masa keluar fajar, hidup kampung lagi, maka wajib dia kena berpuasa. Lepas tu baru dia nak bermusafir, untuk hari tersebut, dia mesti kena meneruskan puasa. Cukup 3 syarat ni, barulah orang bermusafir boleh berbuka puasa. 3, apakah pengertian puasa yang sebenarnya dan apakah tingkatan puasa? Pengertian puasa mengikut istilah ulama, istilah syarak adalah al-imsaku 'anil mufattirat, itu yang pertama, minal fajri ila ghurubish syamsi, 2, biniyyatin makhsusah, 3. Menahan diri daripada melakukan semua perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum dengan sengaja, jimak dengan sengaja, makan, minum, jimak dengan sengaja, muntah dengan sengaja, masukkan sesuatu ain ke dalam rongga yang ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka dengan sengaja. Baik, itu termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita tahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Itu adalah hakikat puasa mengikut istilah syarak. Baik, cuma penyempurna puasa, itu lain pula. Penyempurna puasa. Penyempurna puasa adalah kita kena jaga pula mulut kita dan perbuatan-perbuatan kita daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Kerana orang yang berpuasa, walaupun pada fiqhnya sah, tapi tidak semestinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia kena cukup syarat penyempurnaan puasa. Antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan amalan dusta, maksudnya dia melakukan maksiat dengan mulut, dengan perbuatan, maka Allah Ta'ala sedikit pun tidak berhajat, dia tidak makan dan tidak minum. Baik, manakala tingkatan puasa ni dibincang oleh ulama tasawuf. Asal makna puasa menahan diri. Tingkatan puasa, ulama tasawuf membagikan kepada 3. Tingkatan puasa bagi orang awam, maksud orang awam ni seluruh, tak kira lah mung orang biasa ke, orang luar biasa ke, mung wali ke, tak wali ke, mesti mung kena berpuasa begini, iaitu menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah martabat yang tinggi, martabat puasa al-khawas, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi, iaitu menahan diri daripada melakukan maksiat, di samping menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi orang hak yang lebih tinggi sikit, bukan setakat dia berpuasa seperti biasa, bukan dia menjaga diri dia daripada melakukan maksiat. Yang kedua. Yang ketiganya, ni adalah puasa khawasul khawas, adalah menahan diri daripada selain daripada Allah. Menahan diri daripada selain daripada Allah. Di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Perbuatannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu hak yang paling tinggi. Bagaimanakah untuk mencapai matlamat puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Untuk mencapai puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mesti kena cukup 2 syarat. Syarat yang pertama, mesti kena mendatangkan ibadat puasa seperti mana yang dikehendaki oleh agama. Start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari, mesti dia kena jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik, lepas tu dia kena berniat pada malam hari untuk puasa fardu. Lepas tu dia kena jaga mulut dia
daripada melakukan perkara, mengucapkan perkara yang haram, mengumpat, pelawak, mengancung, menjadi batu api. Begitu juga anggota-anggota dia. Jaga pandangan mata jaga. Pergi bazar Ramadan, kena jaga pandangan mata. Orang puang pakai seksi apa semua sekali pada bulan Ramadan tu, kena jaga pandangan mata. Baik, cakap kena jaga, perbuatan kena jaga, mata kena jaga, telinga kena jaga. Okey, itu daripada sudut perbuatan. Yang keduanya adalah mesti kena ada keikhlasan. Kita berpuasa hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dua perkara ni, maka ibadat puasa kita adalah ibadat puasa yang sempurna. Apakah hukum orang yang telah berbuka puasa kemudian dia menjimukkan isterinya di bulan puasa? Apakah dia masih dikenakan kafarah? Perbincangan ni sebenarnya panjang. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang haram, tidak dibolehkan. Ada orang pada siang hari Ramadan boleh dia bersetubuh dengan isteri dia, tak ada masalah. Sebagai contoh, dia bermusafir. Orang bermusafir, dia bermusafir. Orang musafir tidak wajib berpuasa. Dia memilih untuk berbuka. Dia pun bersetubuh dengan isteri dia, dan isteri dia pun juga bermusafir. Ataupun isteri dia tidak bermusafir, dia je bermusafir. Baik, isteri dia musafir, dia musafir. Cuma, okey, katakanlah dia duduk lumpur 2 hari. Perjalanan balik itu memang dia tak puasa. Dia makan dah di RNR apa dia memang tak puasa, tak niat malam, memang tak puasa gini. Dia sampai dalam pukul 2 petang sampai rumah. Bini dia puasa juga hari tu sebab bini datang haid. Jadi kebetulan bini dia dalam pukul 12 suci. Baru suci pukul 12. Baru mandi wajib nak sembahyang zuhur. Dah nak sembahyang zuhur, abang balik. Abang kata nak sembahyang zuhur kat gigi lah. Sebab lama dah haid. Jadi bini dia tak wajib puasa hari tu sebab bini datang haid. Suami dia tak wajib puasa sebab suami dia bermusafir. Boleh tak dia bersetubuh? Boleh. Dosa ke tak ada dosa? Baik. Contoh kita buat contoh lain, tak musafir pun boleh juga. Dia boleh. Dia sakit. Orang sakit tak wajib puasa. Memang sakit memang tak wajib puasa dia. Sakit. Tapi hak tu dah sakit. Contoh. Hak lain sakit. Okey. Jadi walaupun dia sakit tak boleh nak puasa, tapi hak tu boleh bersetubuh. Dia pun sakit, bini dia pun sakit, ataupun bini dia baru suci daripada haid, maka boleh dia bersetubuh. Adapun orang yang wajib ke atasnya berpuasa, tiba-tiba sengaja membatalkan puasa dengan makan ataupun minum, maka dia telah melakukan satu dosa yang besar. Kerana dia telah makan dan minum, dia membatalkan puasa dia dengan makan dan minum. Lepas itu dia bersetubuh, juga dia telah melakukan dosa besar. Kerana orang yang sengaja membatalkan puasa, diwajibkan pula kepada dia imsak. Dia kena tahan diri dia. Tiba-tiba dia bersetubuh pula, dosa pula. Cuma menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak wajib bayar kafarah, kerana dia telah membatalkan puasa dia bukan dengan bersetubuh, dengan benda lain. Puasa dia batal dah. Yang wajib kena bayar kafarah adalah orang yang wajib atasnya berpuasa dan dia membatalkan puasanya dengan jimuk. Barulah wajib bayar kafarah ataupun bayar kifarah. Apakah hukum seorang penceramah mengenakan dan menetapkan bayaran tertentu di atas ceramah yang disampaikannya? Sebenarnya hak ni menetapkan bayaran yang tertentu, sebenarnya kita kena tengok macam mana. Okey, dalam bab ni kita bahagikan perbincangan kepada dua. Yang pertama, sebaik-baiknya adalah tidak mengenakan apa jua bayaran. Orang nak bagi, senyap. Orang bagi, ambil. Tak ada masalah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, mengenakan bayaran apakah hukum? Hukumnya adalah dibolehkan menurut pandangan ulama fiqh. Hukum dia adalah dibolehkan menurut pandangan ulama fiqh. Tetapi mesti jangan lebih daripada apa yang sepatutnya. Kalau sekali jemputan sampai ke 5,000, 10,000, hak tu adalah melampau. Ada ke tak di tempat kita? Jangan kata tak ada. Ada. Di tempat kita ada. Hak tu melampau. Hak tu. Tapi sebenarnya benda tu wujud kerana kerjasama daripada pihak masjid. Kesilapan daripada siapa? Daripada pihak masjid juga sebenarnya.
Ya kalau orang jual, kita tak beli jadi tak laku. Ya bila laku sebab kita beli. Sepatutnya benda tu bukan hanya kita mempersalahkan penceramah, kita mempersalahkan juga kepada AJK Masjid yang sewenang-wenangnya mengeluarkan duit masjid, bukan duit sendiri, untuk membayar sampai ke 5 dan 10 ribu. Baik. Jadi kalau nak letakkan bayaran tidak menjadi masalah, tetapi jangan sekali-kali meletakkan lebih daripada hak yang berpatutan. Baik. Amba kalau orang tanya, jeng lalu. Amba kata tak payah bayar, mudah. Tak payah benda. Dan ada seorang, seorang, hak yang amba kenal lah dia. Dia kalau dia pergi ngajar, kalau orang bayar memang tak pergi ngajar pada. Jadi pelik. Kalau orang memang tak pergi pada. Kalau ada orang tanya, kalau misalnya pergi ngajar, kalau orang tanya berapa, memang tak pergi lah. Baik. Jadi mengenakan bayaran, meletakkan bayaran tertentu, kita kata tidak menjadi masalah, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Tapi sebaik-baiknya tak payah. Tak payah. Dan sebenarnya bab mengenakan bayaran kepada penceramah ni, setiap penceramah ada cerita masing-masing. Dan hamba pun sendiri banyak cerita tentang perkara ni. Tidak perlulah hamba cerita benda yang pernah hamba lalui. Baik. Okey. Apakah hukum orang yang menderhaka kepada sultan dan pemerintah sekarang? Tu dia. Baik, hukum orang derhaka kepada sultan, apakah hukum? Derhaka maksudnya derhaka. Derhaka ni dah ikut. Itu makna derhaka. Derhaka dah ikut. Derhaka kepada pemerintah, derhaka kepada sultan, apakah hukum? Derhaka ni, perkataan derhaka ni sebenarnya benda luas sebenarnya makna dia kan. Kita kena sempitkan maksud dia derhaka. Kalau peraturan yang ditetapkan oleh sultan ataupun oleh kerajaan, peraturan yang mana peraturan itu tidak menyalahi agama, tidak menyalahi syarak dan tidak ada sifat zalim, maka wajib kepada rakyat kena taat. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Sekiranya, saya ulang sekali, sekiranya perintah dan larangan tidak bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh syarak. Kalau bercanggah, dia hak yang dia suruh kita buat, sebenarnya syarak larang. Syarak kata tak boleh buat benda tu. Ataupun dia larang kita buat, syarak suruh kita buat perkara tersebut. Maka kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam melakukan penderhakaan kepada Allah. Jadi taat kepada makhluk adalah selama mana, kewajipan taat kepada makhluk selama mana perkara itu adalah tidak bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Itu jawapan secara ringkas. Wallahu a'lam. Okey, Abida Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang begini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.